PAK BMA 2101005. Saya sebagai si bongkok. Nama saya Nofarah Liana binti Falzi. Nombor metrik di PAK BMA 2101004. Saya sebagai ibu si bongkok. Nama saya Nabalkis binti Abdul Hisham. Nombor metrik di PAK BMA 2102002. Saya sebagai Mak Darus. Nama saya Noaina Zaika binti Anwar. Nombor metrik di PAK BMA 2102001. Saya sebagai orang tua lelaki. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah kisah seorang hamba Allah yang bernama Si Bongkok. Si Bongkok hidup bersama-sama dengan ibunya yang sudah tua dalam pondok buruk yang usang. Mereka tinggal dalam kampung Pulai. Si Bongkok diejek dan dikeji oleh penduduk kampung Pulai kerana rupanya yang hodoh dan badannya pula bongkok. Ibu Si Bongkok selalu bersimpati dengan nasib anaknya. Namun, dia menerima semua itu sebagai suatu takdir. Mari kita saksikan kisah Si Bongkok yang lupa diri. Rupaku tidak setampak orang lain. Fizikalku tidak sempurna seperti orang lain. Apalah nasib kamu, nak? Ibu, nak buat macam mana? Memang nasib bongkok dan takdir bongkok menjadi begini. Ibu tidak kisah mahupun tidak peduli kamu berupa begini, kerana kamu adalah permata ibu yang ibu sangat sayang. Tetapi ibu sedih kamu diejek dan dikeji oleh penduduk kampung pulau seperti orang yang tiada perasaan, nak. Terima kasih ibu kerana masih lagi menganggap bongkok sebagai anak ibu. Bongkok sangat bersyukur dan gembira kerana masih lagi mempunyai seorang ibu yang penyayang. Ibu, suatu hari nanti bongkok akan menjadi seorang manusia yang paling tampan dalam dunia ini dan orang-orang di kampung ini tidak lagi hina dan keji bongkok lagi. Semoga impianmu untuk menjadi manusia yang paling tampan termakbul, Bongkok. Ibunya melihat dengan penuh rasa simpati dan sedih melihat nasib anaknya yang ditimpa dan kelihatan air matanya membasahi pipi ibunya. Anakku si bongkok, janganlah sedih. Ibumu sentiasa di sisimu. Anakku si bongkok, dengarlah. Ibumu sentiasa sayang padamu. Anakku si bongkok, dengarlah lagu yang ibumu karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai semangatmu nanti. Aku harap sangat suatu hari nanti aku akan setampan bidadara syurga. Aku akan menjadi seorang manusia yang terbahagia di dunia. Pada suatu petang, ketika si bongkok sedang bersiar-siar keseorangan di pekan kampung Pulai, sekumpulan pemuda kampung yang diketuai oleh Mak Derus telah mengepung bongkok. Hoi kawan-kawan semua, lihat tidak ada manusia yang paling hodoh, cacat dan hina dalam kampung Pulai ini melainkan si bongkok ini saja. Betul tu, terus jom kita kacau dan pukul si hodoh ini. Si bongkok berasa amat sedih dan cukup hina kerana dirinya diperlakukan sedemikian. Mak Derus dan kawan-kawannya terus meluru ke arah si bongkok. Mereka memukul dan meludah si bongkok. Si bongkok tidak dapat membuat apa-apa. Orang ramai di pekan itu hanya mampu melihat sahaja nasib yang menimpa si bongkok. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana Mak Derus dan kawan-kawannya itu ialah samseng kampung Pulai. Apalah nasibku yang selalu dipukul sebegini. Patutkah aku dilakukan sebegini? Kau tunggu, Mak Derus. Jika aku ditakdirkan menjadi segak tampan, engkaulah manusia yang mula-mula aku kerjakan. Nantilah. Si bongkok terus pulang ke teratak usangnya. Kelihatan ibunya sedang membersihkan halaman rumah. Kamu dari mana, si bongkok?
Mengapa badan dan mukamu penuh kesan luka, wahai anakku? Begini ibu, tadi bongkok bersia-sia di pekan Kampung Pulai. Lepas tu, Mak Derus dan rakan-rakannya memukul, meludah bongkok. Bongkok hanya membiar mereka pukul kerana bongkok tidak mampu melawan mereka. Allahu Akbar. Mengapa mereka melakukan sebegitu kepada anakku? Ibu sangat bersedih dan kecewa apa yang mereka lakukan kepadamu, nak. Oh anakku, tidak mengapa dan janganlah kamu bersedih. Tuhan akan membalas setiap sesaan kepada sesiapa yang menyiksa orang lain, terutamanya orang yang sempurna sepertimu, wahai anakku si bongkok. Pada suatu malam, si bongkok berehat di serambi terata usangnya sambil mengenang akan nasibnya yang malang. Tiba-tiba, dia didatangi oleh seorang lelaki tua yang berpakaian begitu cantik dan kemas dan dikelilingi oleh cahaya. Si bongkok tergamam seketika. Wahai pemuda yang bernama Bongkok, aku telah lama mengetahui kisah hidupmu. Tetapi, janganlah kau bersedih hati dan khawatir. Aku boleh menolongmu untuk menjadikan kamu manusia yang cantik. Si bongkok tersentak mendengar kata-kata lelaki tua itu. Betulkah kau boleh menolongku untuk aku menjadi tampan? Tetapi bagaimana caranya, wahai orang tua? Aku memang ingin menjadi tampan dan segak kerana aku tidak tahan dengan cacian dan hinaan oleh manusia yang tidak berhati perut di Kampung Pulai ini. Senang sahaja si Bongkok, aku boleh tunaikan hajatmu itu. Tetapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah apabila aku menjadikan engkau manusia yang cantik, engkau tidak boleh menjadi manusia yang sombong, bongkah dan takbur. Dan engkau tidak boleh membalas dendam ke atas manusia-manusia yang pernah menghina dan mencaci engkau dahulu. Aku berjanji tidak menjadi manusia yang sombong, bongkak dan takbur. Aku janji. Jika engkau melanggar syarat-syarat dan pantang-larang yang diperkatakan aku tadi, kecantikan yang engkau miliki akan hilang serta-merta dan terus menerus. Engkau akan kembali menjadi hodoh dan cacat seperti sedia kala. Ingat pesanku si Bongkok? Tiba-tiba, si bongkok tersedar daripada lamunan tadi. Dia merasakan suatu kelainan dalam dirinya. Hatinya berdebar-debar. Si bongkok terus meluru ke cermin yang tergantung di dinding. Wah, aku sudah menjadi tampan dan segak. Aku tampan. Ibu. Ibu. Lihatlah penampilan bongkok sekarang. Bongkok sudah tampan dan segak. Ya, si bongkok. Wah, akhirnya permintaan kamu untuk menjadi seorang tampan termakbul. Tampan dan cantik anak ibu ini. Tapi ingat ya anakku, jangan takbur dan sombong dengan apa yang kamu miliki sekarang ini. Mulai detik itu, hidup si bongkok telah berubah. Dia tidak lagi berasa hina diri. Si bongkok terus ke Pekan Pulai dengan perasaan yang amat gembira. Wahai orang Kampung Pulai, aku hendak memberitahu kepada kamu semua. Jikalau kamu semua hendak tahu, akulah yang kamu semua keji, hina dan yang paling hodoh di dalam Kampung Pulai ini. Akulah si bongkok. Wahai Mak Derus, keluar kau sekarang. Siapa kamu ni? Menjerit-jerit di rumah orang tanpa memberi salam, tiada adab ke? Kau sudah lupa, wahai manusia berhati busuk. Akulah si bongkok yang selalu dimaki dan dicaci oleh kau. Si bongkok? Hahaha. Lawak apakah yang kau buat ni? Si bongkok sudah lupa dengan perjanjian yang telah dibuat dengan orang tua tersebut. Dia mula takbur dan sombong dengan kecantikan dan ketampanan yang diberikan kepadanya. Hei Mak Derus, akulah pemuda yang paling tampan sekarang di Kampung Pulai ini. Kau adalah lelaki paling hodoh, hina, keji. Selepas terlucut kata-kata daripada mulut si bongkok, tiba-tiba berlaku kejadian ribut yang kuat. Si bongkok baru teringat akan janjinya dengan orang tua itu. Apa sudah jadi ni? Ya Allah, aku sudah mungkir janji. Aku akan menjadi bongkok yang hodoh semula. Tetapi kekesalan di hati bongkok sudah terlewat. Dia terus berlari pulang
untuk mendapatkan ibunya. Dia cukup menyesal setelah sampai di teratak buruknya, dia merasakan bentuk badannya telah berubah. Ibu, maafkan Bongkok. Sekarang Bongkok telah berubah menjadi si Bongkok yang asal. Sudahlah anakku, tidak guna kamu menyesali atas perbuatan yang takbur dan sombong kamu itu. Disebabkan oleh itu, ketampanan yang kamu miliki sudah tiada. Terima dan reda ujian ini sebagai suatu takdir dan peringatan oleh Tuhan kepada kamu si Bongkok. Akhirnya si Bongkok kembali kepada kehidupannya seperti dahulu kerana sifat lupa dirinya itu. Dia menerima takdir yang ditentukan ke atas dirinya. Sekian, terima kasih.